Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita akan teruskan dengan subjek pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan tingkatan 5 dengan topik pemakanan. Baiklah belajar. Bagi topik pemakanan dalam pendidikan kesihatan, standard pembelajarannya adalah yang pertama, pelajar mesti boleh menjelaskan maksud pengurusan diet seimbang dan sihat sepanjang hayat. Kemudian yang kedua, dapat mengaplikasikan kemahiran pengurusan diet seimbang dan sihat mengikut keperluan diri. Dan yang ketiga, menilai kepentingan pemilihan diet seimbang dan sihat sepanjang hayat. Dan kerap kali kita dengar berkenaan dengan perkataan seperti yang anda lihat ini. Yang pertama, metabolisme. Apa yang dikatakan dengan metabolisme tinggi dan apa pula itu metabolisme rendah? Kemudian, apa itu yang dikatakan dengan kurus dan bagaimana pula yang dikatakan dengan gemuk? Dan seterusnya, apa itu kalori? Apakah kalori yang diambil ataupun intake calories bagi seseorang individu? Jadi, mari kita lihat pengenalan. Sejauh manakah kebenaran seseorang yang kurus memiliki metabolisme yang tinggi? Manakala seseorang yang obes memiliki metabolisme yang rendah. Walaupun dua individu mempunyai berat badan yang sama, individu yang berotot mempunyai metabolisme yang tinggi berbanding individu yang mempunyai lemak. Kebiasaannya, kurus atau gemuk seseorang individu itu diukur dengan menggunakan indeks jisim tubuh. Berat badan bergantung kepada keseimbangan kalori yang diambil dengan kalori yang dibakar. Metabolisme pula ialah proses tubuh menukar makanan kepada tenaga. Ketika proses ini berlaku, kalori daripada karbohidrat, lemak dan protein bergabung dengan oksigen untuk membebaskan tenaga yang diperlukan untuk tubuh berfungsi. Remaja seperti anda semua memerlukan makanan dan vitamin yang secukupnya untuk tumbuh seran dan kesihatan berterusan. Antara inisiatif yang telah diambil oleh Kementerian Kesihatan Malaysia adalah seperti program Pinggan Sihat Malaysia. Program ini bertujuan menyadarkan masyarakat agar mengambil makanan dalam kuantiti yang sewajarnya. Pengurusan diet seimbang adalah amalan pemakanan yang bersesuaian dengan keperluan diri seperti dalam piramid makanan Malaysia. Piramid makanan Malaysia anda dapat lihat di sebelah kanan slide ini. Nutrien yang lengkap dalam pemakanan adalah seperti karbohidrat, vitamin, mineral dan air untuk tubuh badan. Nutrien yang diperlukan juga adalah berbeza mengikut usia, jantina, tahap kesihatan dan jenis aktiviti. Pemakanan sihat adalah penting bagi pengambilan pelbagai jenis makanan yang sihat mengikut saranan intervensi pengurusan berat badan pada tahun 2018. Pinggan Sihat Malaysia diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dengan hashtag suku-suku separuh. Suku bagi nasi, mi, roti, bijirin, produk bijirin dan ubi. Suku bagi nasi, ayam, daging dan kacang. Dan separuh bagi buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Oleh yang demikian, antara tujuan pengurusan diet seimbang adalah yang pertama, bagi tumbuhsaran yang setara. Tubuh badan perlu menerima semua zat makanan yang diperlukan untuk membina tubuh yang sihat dan kuat. Ini bagi membolehkan para pelajar membesar mengikut kesesuaian umur mereka. Yang kedua, bagi mengelakkan masalah obesiti. Ini disebabkan peratusan remaja yang obes akan meningkat saban hari dan pengambilan makanan segera dan tinggi lemak semakin popular di kalangan remaja. Diet seimbang serta pengambilan makanan dalam kuantiti yang diperlukan boleh membantu mengawal obesiti. Tujuan pengurusan diet seimbang yang ketiga adalah untuk mendapatkan sumber vitamin yang mencukupi kerana vitamin mampu menangkis barang penyakit dan vitamin yang mencukupi juga akan menjadikan remaja lebih cergas dan sihat. Dan yang terakhir bagi tujuan pengurusan diet seimbang adalah mempunyai mental cerdas. Seperti yang diberkatakan tadi, sekiranya badan mempunyai
zat yang kurang, ia akan mengganggu kecerdasan minda seseorang remaja. Para pelajar, pengambilan makanan yang sesuai dengan keperluan diri amat penting dalam kehidupan kita. Tabiat makan dalam kuantiti yang berlebihan boleh membawa kepada masalah obesiti. Jadi pada rajah ini adalah recommended nutrient intakes for Malaysia pada tahun 2017. Ini adalah kalori yang perlu diambil bagi seseorang remaja lelaki atau perempuan yang dicadangkan bergantung kepada tahap aktiviti dan juga umur. Okey, kalau kita tengok pada remaja umur 10 hingga 12 tahun, bagi pelajar lelaki yang kurang aktif, ini ada kalori intake yang dicadangkan adalah seperti yang awak dapat lihat semua ini. Okey, sedikit info tambahan, macam mana kita nak kira dengan kalori dan juga makanan yang kita ambil. 1 gram karbohidrat adalah bersama dengan 4 kalori. 1 gram protein adalah dalam anggaran 4 kalori dan manakala bagi 1 gram lemak dianggarkan 9 kalori. Berikut adalah contoh pengiraan kalori makanan bagi 1 sendok nasi putih yang bernilai 75 gram adalah lebih kurang 100 kalori. 1 sendok nasi minyak 75 gram bersama dengan 134 kalori. Manakala bagi 1 sendok nasi minyak, maaf ya ada typing error, tambah 1 ketul ayam masak merah, tambah 1 sendok darca sayur adalah bersama dengan 364 kalori. Jadi ini adalah contoh bagaimana kiraan kalori bagi satu sajian kita diambil. Intake kalori ataupun kalori yang perlu diambil oleh bagi setiap individu adalah berbeza bergantung kepada tahap aktiviti. Contohnya, bagi individu yang dikategorikan sebagai kurang aktif, kekerapan bersenam dia adalah dalam seminggu kadang-kadang memang tiada langsung ataupun tidak bersenam. Bagi sederhana aktif, kita kategorikan bagi 1 hingga 3 kali seminggu bersenam, aktif 3 hingga 4 kali seminggu dan sangat aktif setiap hari bersenam. Okay, jadi bagi pengiraan kalori dalam pemakanan kita, pada zaman teknologi ini hanya perlu kita key in saja di dalam aplikasi. Itu saja, mudah bukan? Kemahiran memilih diet seimbang dan sihat sepanjang hayat yang anda lihat adalah sama seperti pinggan sihat Malaysia, #suku-suku separuh yang dicadangkan oleh Kementerian Kesihatan. Okay, jadi dalam kemahiran ini anda hanya perlu mengaplikasikan pinggan sihat Malaysia di dalam kehidupan seharian. Suku-suku separuh. Antara kepentingan pemilihan diet seimbang dalam kehidupan seharian kita adalah yang pertama, untuk meningkatkan imuniti tubuh badan. Sekiranya badan kurang nutrisi ataupun malnutrisi, maka tahap imuniti tubuh badan bagi seseorang itu akan menurun. Kemudian yang kedua, diet seimbang ini adalah penting untuk mengawal berat badan. Ini dapat dilihat apabila berat badan kita ideal, maka mudah untuk aktif dan lakukan aktiviti. Dan seterusnya adalah untuk perkembangan mental. Apabila tubuh badan kurang zat, maka mental tidak cerdas dan akan menjadi mudah letih. Ini disebabkan kita tidak dapat berfikir secara rasional. Bagi penutup topik ini, maka kita semua digalakkan untuk mengamalkan diet secara sihat dan bersenam dalam proses penurunan berat badan. Namun begitu, jika terdapat individu yang mengambil jalan singkat dengan mengamalkan diet secara ekstrim, amalan diet secara ekstrim menyebabkan penyakit seperti anorexia dan bulimia nervosa. Penyakit ini mempunyai kesan fisiologi yang boleh menjejaskan kehidupan dan emosi seseorang. Kurus dengan cara mendera emosi dan fizikal akan menyebabkan masalah lain iaitu kemurungan. Dan seterusnya, diminta para pelajar untuk melihat pada buku teks latihan pengukuhan. Terdapat 2 latihan pengukuhan. Yang pertama adalah seperti yang dipaparkan. Statistik di atas menunjukkan kadar obesiti penduduk Malaysia dalam kalangan negara ASEAN. Bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan tersebut serta nyatakan langkah-langkah
yang boleh diambil supaya penduduk Malaysia mempunyai jisim berat badan yang normal, iaitu BMI kurang daripada 24 kg. Soalan kedua adalah nyatakan contoh-contoh jenis snake yang sihat dan bincangkan kebaikan mengambil snake yang sihat. Itu saja untuk topik pemakanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.